الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, malam ni kita sama-sama sekali lagi dapat hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini setelah kita melalui hari raya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan ianya berkekalan sehinggalah bila-bila masa sekalipun. Mudah-mudahan amalan kita amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, fa in rafaqa biha wa sara biha yaqutuha bi azimmatir raghbah fima 'inda Allah sarat mutmainnah. Dia kata, kalaulah nafsu amarah tersebut ianya rafaqa wasara. Dan tuan, kalaulah nafsu amarah itu dapat dikontrol, kalaulah nafsu amarah tersebut ianya dapat dididik. Maknanya nafsu amarah itu kita didik dia, kita mujahadah atas dia.
Dan juga kita pandukan nafsu tersebut kepada perkara-perkara kebaikan. Dan kita halalkan dia kepada perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, maknanya nafsu amarah itu kita didik. Dan tuan, nak didik nafsu amarah itu adalah dengan kita memperbanyakkan zikrullah, dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, nanti kat bawah kita akan tengok betapa sukarnya satu orang dia nak keluar daripada nafsu amarah ini. Dan tuan, pasal apa? Kerana dia dah berasa lazat, kerana dia dah berasa seronok dengan perkara-perkara maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Imamul Haddad, kalaulah nafsu itu kita didik dia, dan tuan, kemudian kita halalkan dia, dan tuan, maknanya mujahadah sungguh-sungguh, maka nafsu itu sarat mutmainnah, maka dia akan jadi nafsu yang mutmainnah. Dan tuan, iaitulah satu nafsu yang tenang. Makna nafsu tenang, maknanya nafsu tersebut menuruti apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Dan sebab itu kata Imam Al-Haddad, orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ta'muru bil khairi wa tastalidhuhu wa ta'nasu bihi, maka dia akan menyuruh kepada perkara kebaikan. Dan orang yang ada nafsu mutmainnah ni senantiasa dia terdorong melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan tuan, dia ada riang melakukan kebaikan. Kemudian dia mempunyai hemah. Dan tuan, hemah ni kekuatan untuk dia melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Tak kira banyak mana, pada waktu bila, maka dia senantiasa dengan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian dia berasa lazat pula dengan perkara kebaikan. Dan tuan, dia bukan hanya setakat ada riang, dia bukan hanya setakat nak buat, malah dia berasa lazat dengan perkara kebaikan tersebut. Tambah lagi, wa ta'nasu bihi, dan juga dia akan berasa tenang dengan kebaikan yang dia lakukan tersebut. Dan tuan, maknanya apa? Orang ni dia ada ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sahabat dia pernah tanya dengan Nabi SAW, ma hiya alamatun ridallah wa ma hiya alamatun ma hiya alamatun rahmatillah, apa dia tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma hiya alamatun a'radillah, dan apa pula tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling daripada dia. Dan apa tanda dia? Kata Nabi SAW, tanda orang tersebut mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berada pada tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Kemudian dia melakukan perkara yang disukai oleh Allah. Dan yang ni tanda rahmatillah, maka dia mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Kemudian apa pula tanda? Yang Allah Ta'ala berpaling daripada dia. Dan tuan, sudah tentu perkara sebaliknya. Dia akan melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah Ta'ala, dan dia tak ada di tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Ketenangan dia pada perkara-perkara yang lain. Kemudian kata Imam Al-Haddad, orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ini, wa tanha 'anil syarri, dia akan mencegah diri dia daripada segala keburukan-keburukan. Dan tuan, maknanya dia tak ada riang, dia tak ada semangat,
dia tak ada kekuatan untuk melakukan perkara kejahatan. Dan tuan, semangat nak melakukan kebaikan mengatasi semangat untuk melakukan kejahatan. Dan tuan, ni hebatnya orang yang mempunyai nafsu yang mutmainnah. Kemudian dia kata watanfiru anhu. Dia bukan setakat tu, dia tak suka dengan perkara-perkara kejahatan. Watafirru minhu, dan dia menjauhkan diri dia daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan dia di dalam lembah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, masya-Allah, ni nafsu mutmainnah, dia selalu buat kebaikan, lazat dengan kebaikan, tenang dengan kebaikan. Kemudian dia lari daripada kejahatan dan juga apa-apa perkara yang boleh menjatuhkan dia dalam kejahatan, dia akan lari. Dan tuan, maknanya dia tak berminat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni perkara zauqiyah. Perkara ni adalah perkara rasa dalaman. Kerana tu kata ulama, man lam yazuq lam yadri. Siapa-siapa yang tidak pernah rasa, maka dia tidak akan pernah mengetahui. Dan sebab itu kita tengok contoh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Imam Syafi'i ni, dia pada bulan biasa, maknanya bukan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan biasa, dia akan mengkhatamkan bacaan Al-Quran sekali sebulan. Sebulan sekali. Maknanya satu hari sejuzuk dia baca. Dan tuan, setiap sebulan maka dia akan khatam sekali. Tetapi di dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia akan mengkhatamkan bacaan Al-Quran dia sebanyak 2 kali. Dan tuan, dalam sebulan 2 kali dia khatam bacaan Al-Quranul Karim. Dan tuan, kita jangan kata nak khatam, nak baca separuh muka pun payah. Nak baca separuh muka payah. Ada orang tak apa lagi, maknanya hak tu dia baca lagi. Ada orang jangan kata nak baca separuh muka, nak ambil Quran, nak capai Quran pun payah. Tak ada riang langsung. Dan maka dekat sini kita boleh ukur diri kita, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kata ulama, sesiapa yang nak mengukur diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia melihat bagaimana keadaan amalan dia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka dia tahu diri dia dekat mana. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa sahibun nafsil mutmainnati, dan juga orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Dan orang-orang yang mempunyai nafsu yang mutmainnah ini, ya'zumu ta'ajjubuhu minan nas fi i'radihim 'anit ta'at ma'a ma fiha minar rauhi wal unthi wal ladzah. Dia kata, dan orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ini, dia berasa hairan dengan manusia. Dan tuan, dia hairan dengan manusia yang lagu mana. Dan tuan, dia berasa pelik. Dan tuan, dia berasa pelik. Dan tuan, nanti kita akan tengok pasal apa orang yang ada nafsu mutmainnah ni, dia berasa pelik dengan orang-orang yang berpaling daripada ketaatan. Dan tuan, pasal apa? Kerana pada ketaatan itu rauh, di dalamnya itu terdapat ketenangan, kata Imam Al-Haddad. Wal unsi wal ladzah, dan juga di dalamnya itu terdapat kelazatan dalam beribadat kepada Allah. Dan tuan, Masya Allah, saya teringat satu kisah
Al-Imam Jamalul Lail rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Jamalul Lail, dia ni dinamakan Jamalul Lail. Maksud Jamalul Lail adalah kecantikan malam. Tu makna nama dia, Jamalul Lail, iaitu kecantikan pada waktu malam. Dan tu apa sebab dia dinamakan sebagai kecantikan pada waktu malam? Kerana Al-Imam Jamalul Lail ni, dia suka beribadat pada waktu malam. Pasal apa dia suka beribadat pada waktu malam? Kerana pada waktu malam dia lebih hadir dengan Allah. Kerana pada waktu malam dia tak ada rasa nak tunjuk amalan dia kepada orang lain. Tuan-tuan, kita dah baca dah sebelum ni, orang yang beramal tetapi dia tunjuk amalan dia kepada orang, nak suruh orang tengok amalan dia. Tuan-tuan, orang ni tidak ada sedetik pun dalam hati dia rasa membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, macam mana dia besarkan Allah Ta'ala sedangkan hati dia terpaut kepada benda lain? Tuan-tuan, ni orang yang riak. Sebab itu orang riak ni, kata ulama, ianya adalah minasyirkis saghir. Ianya adalah daripada syirik kecil dan juga syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan, jadi Al-Imam Jamalul Lail dia suka beramal waktu malam. Tuan-tuan, dia beramal waktu malam. Termasuklah bila dia baca Al-Quran juga pada waktu malam, terutamanya pada hari-hari di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, dia baca Quran waktu malam. Lalu orang tanya dengan dia, pasal apa baca Al-Quran pada waktu malam, tidak baca Quran pada waktu siang? Tuan-tuan, Al-Imam Jamalul Lail dia kata apa? Dia kata, aku baca Quran pada waktu malam ni kerana aku takut kalau aku baca Quran pada waktu siang batal puasa. Tuan-tuan, takut batal puasa. Pasal apa dia kata dia takut batal puasa? Kerana kata Imam Jamalul Lail, setiap kali aku menuturkan kalimat-kalimat Al-Quran itu, maka aku rasa seolah-olah macam madu lalu direngkum aku. Kata Imam Jamalul Lail, kerana itulah aku membaca Al-Quran pada waktu malam. Dan insya-Allah, nak cerita orang-orang yang bila mana dia mendapatkan nafsu mutmainnah ni, semua daripada amalan yang dia lakukan, dia berasa lazat bila mana bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ini dia rasa pelik. Macam mana orang dia boleh berpaling daripada taat? Maknanya tak mau melakukan taat pada Allah. Sedangkan dalam taat itu ada kerehatan, ada ketenangan. Kemudian di dalam ibadat itu tadi ada kelazatan kepada Allah. Tuan-tuan, jadi mereka dia rasa hairan macam mana kita boleh tinggalkan ketaatan pada Allah. Wa fi iqbalihim 'alal ma'asi wa syahawat. Sedangkan manusia itu dia suka melakukan maksiat dan memenuhi kehendak syahwat. Sedangkan kata Imam Al-Haddad, maksiat itu ghammi wal wahsyah wal mararah. Maksiat itu tadi ianya kelam, kata Imam Al-Haddad. Tuan-tuan, dia maksiat ni dia kelam. Tuan-tuan nampak dia makna kelam? Setiap kali orang ni dia melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah akan titik di dalam hati dia dengan satu titik hitam. Tuan-tuan, dia kelam. Kerana tu kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dia kata, ketika mana Imam Ibn Kathir dia menafsirkan ayat, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru itu, bila mana diberikan peringatan kepada dia atau tak diberikan peringatan pada dia, maka dia tetap tidak akan beriman kepada Allah.
Dan orang kafaru ni, dan nanti kita terang kafaru ni makna apa. Dan orang kafaru ni, kalau diberikan peringatan pun tak berkesan. Kalau tak diberikan peringatan pun macam itulah keadaan dia. Dan kafaru ni siapa dia? Satu adalah orang-orang kafir. Ni yang pertama, ni orang kafaru. Yang kedua, orang kafaru adalah orang yang hati dia diselaputi dengan dosa kepada Allah. Mula-mula dia melakukan dosa kecil, kemudian dia tak bertaubat daripada dosa itu. Tuan-tuan, dititikkan dalam hati dia titik hitam. Lalu kata Ibnu Katsir, kalau dia tak disucikan, titik hitam itu membesar, akhirnya hati itu akan kelam. Bila mana hati itu kelam, maka dia tak masuk dengan petunjuk daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kata Imam Al-Haddad, orang yang ada nafsu mutmainnah, dia rasa pelik. Pasal apa yang kita tinggalkan taat pada Allah dan kita mengambil maksiat kepada Allah, sedangkan maksiat itu kelam, dia kata. Wal wahsyah, dan terdapat di dalam maksiat itu benda yang tidak menenangkan. Dan tuan, maksiat ni dia makin menjadikan hati tersebut tidak tenang. Sebab itu kita dah sebut sebelum ni. Kalau tuan-tuan ingat lagi doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Dan doa ni doa Nabi SAW, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Min Atharil Ma'siyah. Dan doa ni doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan Masya Allah, amalkan doa ni. Amalkan doa ni. Doa ni ada dua, dia punya kelebihan dia. Yang pertama, mengelak diri daripada melakukan dosa kepada Allah. Dan yang keduanya, menolak akan segala kesusahan. Tuan, ni doa benda besar. Kalau dia amalkan doa ni, doa daripada Nabi SAW. Dan tuan, dalam doa ni Nabi minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung daripada duka cita dan juga berasa sedih. Dan tuan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang yang melakukan dosa kepada Allah, dia akan dimusibahkan oleh Allah Ta'ala. Hati dia tidak akan pernah tenang. Dan tuan, nanti dia tak tenang. Dan tuan, nanti tak tenang ni, dia bukan rasa takut macam tu, tak, bukan macam tu. Makna tak tenang ni, dan tuan, contoh, kalau ada orang dapat nikmat, contoh kawan tu baru beli kereta. Dan tuan, ni contoh paling mudah. Kawan tu baru keluar kereta raya, baru ni keluar kereta baru. Dan tuan, dia berasa tak senang, dia duk sangka buruk dekat orang tu. Beli kereta tu dapat duit mana tu? Contoh, tu beli kereta tu tah apa, dia beli macam mana, tak. Dan tuan, sangka buruk dekat orang, hasad dekat orang, kemudian dengki dekat orang, kemudian hati ni selalu nak bermusuhan dengan orang. Dan tuan, ini adalah tanda-tanda bahawa hati yang tidak pernah tenang. Pasal apa dia tak tenang? Dan tuan, hati diselaputi dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan orang yang hati dia tenang. Dan tuan, berbeza dengan orang yang hati tempat jatuh pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia senantiasa dalam keadaan memaafkan. Dan tuan, dia senantiasa dalam keadaan tak pernah fikir pasal orang.
melainkan dia memikirkan keadaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila apa ni pak menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, dan dia kata, wahai Muhammad, orang ramai duk mengadu dengan aku, dia kata. Tuan-tuan, selama pak menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada, orang-orang Quraisy mereka tak berani dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berani dekat. Pasal apa? Kerana Abu Talib adalah orang yang sangat dihormati. Dan tuan, pemimpin besar kaum Quraisy. Dan jadi Abu Talib kata, wahai Muhammad, mereka ni mengadu kat aku. Dan dia tak kata suruh berhenti. Bahkan masalah ni masalah khilaf. Dan ni khilaf. Ulama berkhilaf tentang perkara ni. Abu Talib ada yang kata sebelum mati dia bersyahadah kepada Allah Ta'ala. Ada pendapat kata macam tu. Dan pendapat yang masyhur kata tetap juga dia dalam keadaan mati dia sebagaimana dia hidup dia. Macam tu lah. Tapi ada juga ulama yang kata sebelum dia meninggal dunia, dan dia dan bersyahadah, dia dan beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, wallahu taala alam, hanya Allah Taala sahaja yang mengetahui hakikat perkara tersebut. Tapi ulama berkhilaf tentang perkara ni. Dan tuan, maka Abu Talib kata, wahai Muhammad, orang ramai mengadu ke aku ni tentang kau mengajak kepada agama baru. Kemudian apa ni, kau mengajak orang supaya meninggalkan agama lama mereka. Wahai Muhammad, aku ni adalah orang yang dihormati. Kawan-kawan aku ramai, dia kata. Jadi mereka mengadu kepada aku. Dan Nabi SAW dia rasa terancam. Dan Nabi tak rasa terancam. Dan tuan, Nabi SAW tak rasa apa pun. Malah Nabi kata, "Law wada'ati syamsi fil yamini." Kalaulah diletakkan matahari pada tangan kananku. Wa wada'atil qamar fi shimali. Dan kalaulah diletakkan bulan pada tangan kiriku. Lan atruka hadzal amra. Aku takkan tinggal pekerjaan ni sehinggalah Allah Ta'ala perintah supaya suruh berhenti. Dan Masya Allah, dia tak fikir orang lain. Dan tuan, tak fikir pun tentang nanti orang kata apa. Dan tuan, tak ada. Yang dia fikir hanyalah keadaan diri dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, ni orang yang ada nafsu mutmainnah, yang senantiasa tenang duduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia kata, wa yahsabu annahum yajiduna wa yazuquna fil amrayni mithla ma yajidu wa yazuqu. Dia kata, lalu orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ini, maka dia duk berasa bahawasanya mereka, yakni yang meninggalkan taat kepada Allah Ta'ala, yang meninggalkan taat kepada Allah Ta'ala, yang meninggalkan ketenangan, yang meninggalkan kelazatan ini, mereka itu buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang yang mutmainnah melakukan taat kepada Allah. Tuan-tuan, dekat sini yang kita kata tadi ni, dia bukan mudah untuk kita keluar daripada kelazatan hawa nafsu. Bukan mudah. Dan tuan, sebab itu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, orang yang melakukan maksiat pada Allah ni, dia punya rasa kelazatan dia sebagaimana orang yang mutmainnah melakukan taat kepada Allah. Dan tuan, orang yang baik, orang-orang yang ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala,
Mereka punya ketenangan, mereka punya kegembiraan bila mana mereka boleh taat pada Allah. Dan masya-Allah, guru kami, salah seorang daripada guru kami, Al-Marhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Dan masa dia sakit, dia duduk di dua rumah. Dia duduk kat dua rumah. Kadang-kadang dia duduk dekat Madinah Al-Munawwarah, kadang-kadang dia duduk dekat Abu Dhabi. Dua tempat. Nah, dia asal Yaman. Nah, Yaman ni dia facilities perubatan tak berapa sempurna sangat. Jadi bila dia sakit dia teruk. Dia sakit teruk. Cumanya dia tahan sakit dia untuk ilmu sahaja. Nah, jadi facilities kurang elok. Maka dia duduk, kadang-kadang dia duduk kat Madinah rumah anak dia, dan kadang-kadang dia duduk kat Abu Dhabi. Di Abu Dhabi dah. Jadi Al-Marhum Habib Salim Syatiri, dia walaupun dia keluar daripada Yaman, dia keluar daripada Yaman, dia sakit, rehat di rumah anak dia. Tuan-tuan, dia rehat ni, dia tetap juga ada halaqah kecil. Halaqah ni maknanya ada orang yang pi menadah kat dia. Orang pi belajar dengan dia. Jadi dia pun buat halaqah. Dia banyak membaca kitab. Dia banyak buat tulisan dan sebagainya. Dan sehingga kan anak dia nasihat dekat dia. Dia kata, ayah, hang sakit, rehat lah, tak payah mengajar, tak payah lah nak buat research apa-apa pada kitab, tak payah buat lah. Dia kata, no. Dan tapi apa kata Al-Habib Salim Syatiri? Dia kata, rehat aku adalah dengan ilmu ni. Dan aku tak akan boleh rasa rehat kalau aku tak mengajar orang, kalau aku tak buka kitab, tak boleh. Tuan-tuan, dia ni kuat membaca, Habib Salim Syatiri. Dan di Hadramaut, dia digelar sebagai Sultanul Ulama, penguasanya para alim ulama, Habib Salim Syatiri. Dan dia ni punya suka membaca. Dia duduk atas wheelchair. Dia duduk atas apa ni, wheelchair lah, atas kursi roda ni. Rumah dia, tuan-tuan, dia nak naik ke bilik tu, dia ada tangga. Tangga ada satu ruang, nanti naik tangga lagi ada satu ruang, baru sampai kat bilik dia. Tuan-tuan, dia naik sampai kat ruang tangga yang pertama, dia relax dulu. Dia ambil kitab, dia baca dulu. Dia baca. Nanti dia naik lagi ke ruang yang kedua, sampai ruang yang kedua, dia ambil kitab, dia baca lagi. Dia masuk dalam bilik, sebelum dia tidur, dia akan baca kitab dulu. Tuan-tuan, Habib Salim Syatiri dia kata apa? Aku amal benda ni semenjak daripada aku kecil lagi. Macam ni lah, sebelum tidur mesti baca kitab dulu. Subhanallah. Dan jadi orang-orang yang baik ni, orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah, kegembiraan mereka, kesukaan mereka, keselesaan mereka adalah kepada perkara-perkara kebaikan. Beza dengan orang-orang yang hati dia pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, orang yang melakukan maksiat itu rasa nikmat melakukan maksiat itu sama sebagaimana orang yang melakukan taat kepada Allah. Tuan-tuan, dia duk rasa senang dengan maksiat dia, dia duk merasa selesa dengan maksiat dia, maka dia kata summa yarji'u ila nafsihi, kemudian orang yang mempunyai nafsu mutmainnah itu mula dia memuhasabah diri dia. Dan dia muhasabah diri dia. Wa yadhkuru ma kana yajidu min qablu fi tanawuli syahawat min al-ladzat wa fi fi'li ta'at min al-mararat. Pada waktu tu dia teringat
Ketika mana dia boleh melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia boleh merasa lazat dengan amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Faya'lam annahu lam yasil. Dan ketahuilah bahawasanya seseorang itu dia tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala illa bimujahadatin tawilatin wa inayatin minallahi azimatin. Dia kata dia tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala melainkan dengan mujahadah yang begitu panjang dan dia mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka orang yang mempunyai nafsu mutmainnah ini, dia memuhasabah diri dia. Dia boleh melakukan taat kepada Allah ni pasal apa? Adalah kerana kesungguhan dia keluar daripada nafsu dia, kesungguhan dia keluar daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kerana dia mendapatkan inayah, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita dia apa? Cerita dia kita kena minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai kepada nafsu yang mutmainnah, kita dapat menundukkan nafsu kita kepada perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab apa? Kerana nafsu tu lazat. Dan bahkan Nabi SAW kata, syurga dia dipagari dengan perkara-perkara apa dia? Syurga dia dipagari dengan perkara-perkara yang tak sesuai dengan hawa nafsu. Manakala neraka dia dipagari dengan segala syahwat, kata Nabi SAW. Dan maka kehidupan ni dia adalah mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, dia simbolkan, faqad alimta, sesungguhnya kau tahu. Dia kata, la ni kamu tahu dah, anna sabra anil ma'asi wasyahwat, bahawasanya sabar daripada maksiat dan syahwat itu, wa ala mulazamati ta'at, dan juga senantiasa memulazamah. Tuan-tuan, maknanya istiqamah dengan taat kepada Allah. Tuan-tuan, hari itu bulan puasa, hari itu ni kita dah boleh dah sembahyang witir tiap-tiap malam. Tuan-tuan, hari itu ni pada bulan Ramadan dah boleh dah tahan sikit hawa nafsu, makan pun sikit-sikit ya. Tuan-tuan, hari itu pada bulan Ramadan, hari itu ni dah boleh dah. Walaupun pada 10 malam yang terakhir, dia mangkit pada tengah malam, boleh lah. Dan tuan, hari tu ni dah boleh nak mangkit esok hari tu ni, walaupun dia mangkit tu kerana dia nak makan. Dan tuan, jangan kita hilangkan kebiasaan di dalam bulan Ramadan hari tu ni. Mai pada bulan Syawal, mai kepada bulan yang bukan daripada bulan Ramadan, dia putih dia punya amalan dia. Dan tuan, dia tidak istiqamah lagi dengan amalan dia kepada Allah Ta'ala. Dan tuan tengok, kata Imam Al-Haddad, orang yang sabar dengan maksiat dan syahwat, dan dia memulazamah, maknanya berterusan dalam taat kepada Allah. Dan orang yang berterusan dalam taat ni apa yang Allah Ta'ala beri kat dia? Huwa al-muwassilu ila kulli khair. Dia akan sampai kepada semua kebaikan. Allah akan beri kepada dia segala kebaikan kepada dia. Wal muballighu ila kulli maqamin syarif. Allah akan menyampaikan dia kepada kedudukan yang mulia. Wa halin munif. Dan Allah Ta'ala akan menjadikan keadaannya lebih baik, kata Imam Al-Haddad. Dan Masya Allah, ini orang yang sabar dengan maksiat, ini orang yang sabar dengan syahwat, orang yang
senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia akan diberikan segala kebaikan. Dan ni kita baca laju sikit pasal nak habis. Dia kata, wa kaifala, macam mana tidak Allah Ta'ala berikan semua tu. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, wasabiru, dan senantiasa kamu dalam keadaan sabar, warabitu, dan kuatlah kamu, kata Allah, wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang sabar, dia pasti akan berjaya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala kata lagi, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru, maka Allah menyempurnakan kalimatnya yang baik ke atas Bani Israel bima sabaru, dengan apa yang mereka sabar pada hari itu ni. Dan apa yang mereka sabar, maka mereka diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Wa qala, dan Allah Ta'ala kata lagi, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin, kata Allah, yang senantiasa memberikan panduan terhadap perintah kami. Semua ni mereka dapat bazairah. Maknanya mereka ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bazairah mereka mulia lamma sabaru, kerana mereka sabar, kata Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu dengan ayat-ayat kami mereka yakin, kata Allah. Wa fil hadis, dan juga pada hadis kata Nabi SAW, min aqalli ma utitumul yaqin, yang paling kurang aku bagi kepada kamu ni, tuan-tuan, ni yang paling pada Allah Ta'ala bagi, al-yaqin, iaitu yakin kepada Allah. Kemudian wa azimatus sabri, dan juga dia mempunyai kekuatan dalam kesabaran dia. Wa man utiya hadzahu minhuma, dan siapa-siapa yang diberikan kedua-dua ni, dan maknanya dia ada yakin, kemudian dia sabar dengan perintah Allah, dia sabar dengan apa yang dilarang oleh Allah, dia bermujahadah. Dan ini yang mahal ni. Dan Imam Al-Haddad dia kata apa? Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, la yubali bima fatahu min qiyamil lail wasiyamil nahar, maka dia tak perlu takut lagi dah, sekalipun dia terlepas qiyamul lail, walaupun dia berpuasa, dia terlepas puasa di sepanjang hari. Tuan-tuan, hadis ni nak habaq kata, orang-orang yang ada yakin, kemudian dia ada kekuatan sabar dengan semua perkara yang kita sebut tadi, dan dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Bila mana dia diberikan kebaikan oleh Allah, Nabi kata, kalau dia terlepas qiyamul lail sekalipun dia terlepas puasa di siang hari sekalipun, maka dia tak perlu risau lagi dah. Dan maknanya apa? Dan dia adalah orang yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita sabar dengan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ditinggikan kedudukan dan darjat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk pula kepada bab yang baru, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na
وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والله